وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita akan sambung tajuk baru malam ini. Selepas kita dah bincang tajuk yang pertama, iaitu tajuk jual beli, dan subtopik kepada jual beli juga kita dah bincang, iaitu jenis ataupun bahagian riba. Dan last sekali subtopik jual beli ketiga, larangan jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dimakruhkan. Itu tajuk jual beli di dalam mazhab kita. InsyaAllah malam ini kita akan bincang tajuk baru, iaitu khiyar. Jual beli ini, sekiranya jual beli ini tidak berlaku transaksi jual beli menurut mazhab Syafi'i, maka tajuk yang kedua kita dah bincang malam ini juga, dia tidak ada. Dia panggil tidak ada di dalam peruntukan, di dalam peraturan muamalah Islam, sekiranya transaksi kita itu tidak berlaku di atas jual beli. Tajuk yang kedua ni tuan-tuan kita bincang, iaitu tajuk khiyar. Khiyar ni memanglah hari ni dah kurang tuan-tuan. Memang kita tak apply dah di lapangan. Ketika kita berurusan, jarang orang memilih peruntukan ini ataupun peraturan ini ataupun undang-undang ini yang telah diperuntukkan oleh syarak khiyar. Okey, kita nak bincangnya bahagian ataupun kategori khiyar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia berbeza mazhab mazhab Hanafi lain, Maliki lain. Kita fokus kepada mazhab kita, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Baik. Surat 17, khiyar dan hukumnya. Khiyar dan hukumnya. Dia kita gambaran umum dulu pada sebelum kita nak bincang satu persatu. Malam ini kita nak bincang satu dulu daripada tiga jenis khiyar. Walaupun khiyar itu kita tidak tak pilih, maksudnya kita jangan berlaku khiyar di dalam ketika kita berurus niaga, tetapi kita belajar juga tuan, kerana ini merupakan ilmu syarak. Kalau kita pakai panggil skip ilmu syarak ni tuan, menyebabkan ilmu akan cepat diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu proses mengangkat ilmu ni sebab apa? Sebab tidak berlaku lagi praktikal di lapangan. Jadi walaupun benda ni jarang kita buat, tapi kita belajar juga. Kalau sekiranya boleh ada peluang untuk kita buat, maka kita boleh buat khiyar. Okey. Jadi pertama dulu tuan, sebelum kita bincang khiyar, ingat khiyar ini dia berlaku di dalam sistem jual beli sahaja. Sebab itu dia kena settlekan dulu akad jual beli. Kalau jual beli pun tak ada akad, maka dalam mazhab Syafi'i khiyar pun tidak ada, melainkan mazhab lain tetap ada khiyar juga. Baik, apa dia khiyar ini? Sebelum kita baca, khiyar ini dia bagi pilihan. Pilihan yang Allah berikan kepada penjual dan pembeli, sama ada untuk meneruskan jual beli dia ataupun untuk cancel, tak jadi. Boleh. Sebelum dia balik ni, masa dia bersama dengan penjual, boleh. Kalau dia rasa tak selesa, rasa tak jadi nak beli, nak guna duit, ataupun penjual ni dia tak jadi jual, nak guna barang ni balik, sayang pakai barang ni, masih dalam majlis bersama dengan penjual, boleh dia cancel. Itu makna secara umum khiyar ataupun pilihan. Tak boleh
khiyar yang diperuntukkan secara auto, walaupun kedua-dua ni tak pilih. Kita dah bincang balik khiyar syarat, khiyar majlis. Tak boleh mana-mana satu ataupun terutamanya penjual dia menafikan hukum khiyar. Tak boleh, haram, berdosa tahrim. Contoh, dalam majlis itu penjual nak cancel, dia dah angkat jual beli tapi mereka belum berpisah. Oh, dia kata saya nak cancel, nak tolong duit balik, ataupun saya tak jadi beli. Tak kisahlah dia bagi alasan apa pun, cuma dia kata saya tak jadi beli, hantar balik barang. Ada setengah kedai tuan, dia tutup. Maksudnya dia menafikan hukum khiyar. Dia kata kedai kami selepas berlaku transaksi tak boleh pulang balik barang, kira jadi haram. Haram kata penjual sekiranya dia menafikan hak pembeli yang boleh memilih khiyar. Kerana khiyar itu memang diperuntukkan di dalam peraturan jual beli. Itu secara umum. Baik, kita nak bincang. Dia ada 3 khiyar. Kita nak bincang khiyar yang pertama dulu. Pertamanya dia panggil khiyar itu berlaku di dalam majlis akad jual beli. Semasa mereka berdua ini belum berpisah, penjual dan pembeli itu ada di tempat majlis itu, di tempat jual beli transaksi itu, belum mereka berpisah, maka ada panggil peraturan kedua-dua boleh pilih untuk cancel, ataupun salah seorang daripada mereka berdua boleh pilih untuk teruskan pembeli nak cancel pembeli. Kalau dia berkenan sana, dia kata saya kira jadi, dia lah kira jadi. Tapi seorang lagi pembeli kata saya belum lagi, maksud selagi tak berpisah, boleh lagi untuk dia cancel. Itu dipanggil apa? Dipanggil khiyar majlis. Khiyar majlis. Ada yang kedua yang dah bincang bulan depan akan datang, iaitu namanya khiyar syarat. Khiyar syarat. Khiyar syarat ini berlaku sekiranya dia memilih. Ini khiyar bukan auto. Khiyar syarat ini memang dia kena pilih. Penjual atau pembeli atau kedua-dua sekali dia boleh pilih khiyar syarat. Peruntukan syarat bagi 3 hari. Selepas dia berpisah 3 hari 3 malam, dia boleh nak cancel walaupun tidak ada sebab. Bukan kerana rosak, itu lain, itu khiyar aib. Bukan kerana dia tak berapa selesa guna, saja dia. Kalau dia tak selesa guna, of course tak boleh. Tapi kalau dia saja, saya tak jadi beli. Kenapa tak jadi beli? Tak ada alasan apa pun, saya nak beli barang lain, boleh. Itu memang syarat beri peluang kepada kedua-dua pihak, pengguna ataupun pembeli, pengguna ataupun penjual, untuk memilih khiyar syarat 3 hari. Ini kita bincang bulan datang. Itu nama dia khiyar syarat. Tapi dia kena pilih. Ini bukan auto. Kalau dia tak pilih, terlepas, tak boleh hantar balik. Melainkan ada barang yang damage ataupun rosak. Dia kena pilih dengan khiyar, masukkan dalam akad. Kalau tidak ada ijab qabul, tidak ada khiyar, dia kena tambah di belakang. Saya beli beras ini dengan harga RM30, 10 kg ini harganya RM30, dan tambah dan belakang. Saya pilih khiyar syarat 3 hari. Tiba-tiba sampai 3 hari, kalau baru makanan dia dah detail dia, boleh khiyar, boleh hantar balik sekiranya dia tak makan. Balik rumah letak, tak guna lagi pemurah ini. Tiba-tiba sebelum 3 hari dia rasa terfikir balik nak jual, nak tukar pula lain. Rasa tersilap beli pula brand ni, nak tukar brand basmati pula, rasa okey sikit, maka dia boleh hantar balik. Bukan kerana beras tu hancur, beras tu tembuh, bukan. Kerana kita nak tukar ataupun kita tak nak tu cancel. Dia kena pilih. Di belakang ijab qabul dia kena tambah dan saya pilih khiyar syarat 3 hari. Ataupun dia pilih khiyar syarat 2 hari. Itu dipanggil khiyar syarat, kena pilih dalam ijab dan qabul. Sebab tu kalau jual beli main hulu je, tak ada ijab qabul, maka tidak ada khiyar syarat. Ada satu lagi dulu kita akan bincangkan datang, namun 3 khiyar dalam mazhab kita, yang namun dia khiyar
Khiyar ini dia tak peruntukkan masa 3 hari dan sebagainya. Khiyar ini walaupun berbulan, asalkan dia detect ada kerosakan, damage di mana-mana barang itu. Tapi damage ini bukan kerana damage yang baru, bukan. Dia memang coding, kerosakan yang lama. Cuma masa kita angkat tak perasan bahawa benda ni rosak. Tapi kalau rosak di tangan kita, tidak ada peruntukan untuk tukar balik. Contoh kita guna, kerana kita guna tu benda itu rosak, tiba-tiba kita nak tukar, maka tak dibenarkan. Tak wajib ke atas penjual untuk mengganti balik, kerana kerosakan itu berlaku di tangan pembeli. Baik, itu dua itu kita akan bincangkan. Kita nak fokus pada ini, iaitu khiyar majlis. Baik, kita tengok apa makna khiyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, perkataan khiyar itu maknanya makna khiyar, boleh pilih antara jadi atau tak jadi beli. Maksud boleh pilih ini diberi pilihan oleh syarak. Siapa yang beri pilihan? Syarak. Peraturan syarak memberi pilihan kepada pembeli ataupun penjual, sama ada untuk meneruskan jual beli jadi ataupun tak jadi, ataupun nak cancel jual beli itu. Ini cerita tuan-tuan, cerita dah angkat ni, belum, bukan duk ambil orang masuk dalam troli. Itu tak ada khiyar apa lagi. Itu hantar harap balik lah kalau kita tak nak. Tak berlaku khiyar. Ini dah ijab kabul, dah bayar, baru dah khiyar. Jangan duk bimbang hak jenis troli susu penuh tu. Cek over limit. Maksudnya duit bajet tak cukup, kena hantar balik, buah tak harap balik. Scan rupanya sekarang kan mudah pada scanner kan. Mana-mana tempat yang pasal yang besar mudah kita boleh bajet. Tiba-tiba lebih daripada bajet kita, maka kita pun hantar balik. Itu bukan khiyar. Itu memang tak ada masalah, letak balik dari rak dia. Yang khiyar ini telah kita bayar. Kita dah bayar, contohnya 10 barang. Kita angkat siap, saya belilah barang ini dengan harga RM250. Semua ni 10 barang. Cek tengok dalam majlis itu. Kita nak bincang malam ni dalam majlis, sebab khiyar majlis. Dalam majlis itu maksud tempat yang kita duduk dengan penjual, itu dipanggil majlis jual beli, majlis akad jual beli. Ada barang yang kita nak pulang balik, boleh ataupun tidak? Jawab dia boleh. Wajib penjual dan bagi duit balik dan kita hantar balik barang. Contoh 10 barang kita nak cancel 2. Kenapa? Rupanya tersilap beli, contoh saja. Kalau sengaja pun boleh. Tersilap beli, rupanya dah ada dah stok kat rumah ni banyak tak, malah nak cancel balik dulu, hantar balik boleh. Tak menjadi isu. Dia wajib ganti balik duit kita dan kita hantar balik barang. Itu dinamakan khiyar. Bahasa kita mudahnya dipanggil cancel barang. Boleh diberi pilihan untuk kira jadi nak teruskan jual beli, tak nak cancel, ataupun boleh pilih untuk cancel barang. Itu memang ada peruntukan di dalam kelembagaan kita, di dalam peraturan fiqh dan peraturan muamalah memang ada peruntukan. Baik. Khiyar itu adalah bahagian khiyar. Menurut mazhab Syafi'i, khiyar itu ada 3 macam. 3 macam ni masalah murah macam itu maksudnya 3 kategori ataupun 3 jenis. Dalam mazhab kita, adapun mazhab lain dia khilaf. Antara yang khilaf ialah khiyar syarak dan khiyar majlis. Khiyar majlis ini ada di dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak ada dalam mazhab Maliki, tidak ada dalam mazhab Hanafi. Itu khilaf. Tapi kita fokus mazhab kita. Padahal waktu khiyar majlis ini kalau kita bincang, setengah orang yang mengaji Maliki dengan Hanafi dia akan argue kita. Itu kena ada etika, dipanggil beradab dengan ilmu. Tak boleh kita nak mudah-mudah kontemporer. Kalau orang tu kita tahu dia, terutamanya dia memang declare ataupun dia dah masyhur dengan mazhab Hanafi, memang lagilah kita tak boleh nak condemn. Tapi kalau kita sama Syafi'i, sama-sama Syafi'i, kita tengok pandangan dia berbeza, maka kita ada ruang untuk kita ihtimal andai mungkin dia ambil mazhab lain.
Kita bukan boleh kata tu, kata dia ini silap. Itu etika ataupun adab dengan ilmu. Orang ini menghantar dia benda tak ada dengan dia ni, dia kata tak betul. Ada orang kata tak betul, khiyar majlis ini tidak ada. Ya, tidak ada dalam mazhab Maliki dan Hanafi, tetapi mazhab kita ada. Nak dia teruk sekali. Dia mazhab Syafi'i, duk pandai diri dia sendiri, dan buat sangat taubat, tak kenal mazhab sendiri. Dia ambil mazhab orang lain. Boleh ambil mazhab orang lain, itu orang panggil pun tambah. Kalau ambil mazhab orang lain, kita bagi kita kan memang cantik sangat atau apa, value added, nilai tambah untuk kita kalau kita tahu mazhab orang lain. Tapi yang orang panggil very wrong, dan teruk sangat salahnya ialah mazhab dia itu, dia tak ambil cara. Tak cukup mazhab dia, tu ambil mazhab orang lain. Jadi mazhab kita dia ada 3. Mana khiyar majlis yang pertamanya, yang keduanya khiyar syarak, dan yang ketiganya khiyar akhir. 3 khiyar. Adapun Maliki dan Hanafi dia 2 khiyar saja. Pertamanya khiyar syarak, dan yang keduanya khiyar akhir. 2 khiyar saja mazhab Maliki dan Hanafi. Tak boleh bagaimana khiyar tarawih, khiyar ta'yin, itu mazhab-mazhab lain. Kita fokus mazhab kita dulu. Ambil pihak penjual. Okay, kita nak bincang malam ni, iaitu khiyar yang pertama, khiyar syarak, khiyar majlis. Khiyar majlis ini, khiyar kita dah tahu. Yang kedua kita kena tahu majlis itu. Itu dia punya khiyar majlis. Khiyar kita dah tahu pilihan, sama ada nak kira jadi ataupun nak cancel. Itu khiyar. Majlis tu pula dia berlaku di dalam majlis akad. Ini tempat kita kena tahu majlis akad, supaya kita boleh orang panggil apa, boleh hukumkan macam mana yang kata majlis akad ini, supaya kita boleh lagi khiyar selagi berada dalam majlis akad. Secara umumnya tuan, maksud majlis akad, majlis ini tempat kan, tempat akad itu iaitu tempat penjual dan pembeli berada bersama-sama selagi mana mereka tidak berpisah. Tempat itu dinamakan majlis akad. Boleh pilih, walaupun 1 jam dah mereka akad, dah bayar 1 jam, tapi mereka masih berada dalam ataupun tempat majlis akad lagi, boleh pilih untuk cancel. Mereka tak berpisah lagi. Sebab itulah Nabi kata apa, mazhab kita ini dia ada dalil kenapa adanya majlis akad ataupun dipanggil khiyar majlis. Berdasarkan hadis yang popular, iaitu al-bai'an bil khiyari lam tafarraqa. Nabi kata apa? 2 orang yang berakad ini, berjual beli ini, bil khiyari, ada khiyar yang diperuntukkan, selagi mana lam yatafarraqa, selagi mana mereka berdua ini tidak berpisah. Maka daripada hadis inilah ulama mendefinisikan makna tempat khiyar ataupun majlis akad itu. Tempat khiyar, majlis khiyar itu merujuk pada apa? Merujuk pada tempat yang penjual dan pembeli berada bersama-sama selama mereka belum berpisah. Walaupun mereka duduk sama-sama di tempat 2 jam, 3 jam, 1 hari, mereka tak berpisah 1 hari. Masuk tanah bersama-sama, makan sama-sama, sembahyang sama-sama, tak berpisah, tetap majlis akad sampailah 1 hari. Tidur pun sekali, dia tidak ada batal majlis akad ni. Tidur bukan batal majlis akad. Batal wuduk dia tidur. Jangan kata tidur boleh, tak batal majlis akad. Tak batal majlis akad. Bahkan majlis akad ini mati pun tak batal. Majlis akad ini, selagi mana mereka berdua ni tak berpisah, mereka tidak akan lupa majlis akad, tetap ada. Walaupun hilang roh, mati, tetap tak membatalkan majlis akad, ada. Disambung oleh waris dia. Contoh dia, mereka berada sekali ini, mati dalam majlis akad seorang ini.
Ada terputus khiyar majlis, boleh disambung oleh waris dia. Waris dia datang, ambil harta ayah dia tadi. Ayah saya meninggal, saya datang, mana harta ayah saya, orang jual tunjuk ni, saya nak cancel, saya nak bantu balik, nak buat faraid. Boleh penjual wajib bayar. Kenapa? Kerana sah waris cancel khiyar majlis sekiranya dia mati dalam majlis. Mati tidak meluputkan khiyar, maksudnya tidak membatalkan khiyar majlis. Baik. Itu maksud khiyar majlis. Mudah sekali. Pihak penjual dan pihak pembeli diluluskan. Ini bahasa lama. Dilulus maksudnya dibenarkan oleh syarak. Syarak membenarkan boleh khiyar majlis, boleh memilih khiyar dalam majlis, dalam kurungan lewat tempat akad. Itu makna majlis, tempat akad. Selagi keduanya berada dalam tempat akad, sama ada hendak diteruskan. Diteruskan maksud dilazimkan, kira jadi. Lazim tu tetap, ini jadi akad. Ini bahasa syarak. Lazim ni bahasa Arab. Lazim akad dia panggil luzum aqdi. Diteruskan akad, jadi akad jual beli itu. Kalau siapa pilih confirm, saya dah pilih jual beli, saya tak nak cancel, pilih jadi. Sebelah dia saja, belah penjual, belah pembeli belum lagi confirm jadi. Dia masih duduk dengan fikir lagi dalam majlis itu, boleh. Ataupun hendak di cancel, ataupun pilihan tadi nak teruskan ataupun dia nak cancel. Di mana? Dalam majlis akad. Jika keduanya telah memilih lazim. Lazim ini dipanggil dalam kurungan itu jadi beli. Luzum al-aqdi itu bahasa syarak. Ini terma, rupanya ini terma pelembagaan fiqh ini sebenarnya kalau belajar ilmu perundangan rupanya fiqh ini termasuk banyak, bukan banyak majoriti, dia menggunakan terma perundangan. Cuma bezanya bukan sivil itu saja, dia perundangan syarak. Ini kita bincang perundangan di dalam fasal muamalah, dipanggil muamalah ataupun dipanggil ekonomi Islam. Jadi antara terma ni lah luzumul aqdi. Itu terma. Luzumul aqdi ni bahasa kita dipanggil apa? Dipanggil confirm. Kontrak tadi jadi confirm. Ataupun dipanggil lazim jadi jual beli tadi. Dia pilih untuk confirm jual beli. Ataupun jika kedua-dua telah memilih lazim, confirm kontrak tadi atau jual beli tadi, gugurlah hak khiyar daripada keduanya. Maka gugur ni maknanya tidak boleh pilih khiyar. Dia pilih untuk confirm, maka tidak ada lagi khiyar. Tak boleh gustah balik. Walaupun dalam majlis dah bayar siap, duk sembang lagi, kedua-dua pilih, kata clear ready. Saya dah confirm dah nak beli kenderaan ini. Penjual kata saya pun dah pilih confirm untuk jual. Maka mereka tidak lagi boleh memilih khiyar. Dah habis peruntukan. Dan jika salah seorang, kalau dua-dua yang pilih untuk confirm akad itu, maka tidak ada khiyar kedua-dua dalam majlis itu. Tapi kalau seorang pilih, ada lagi seorang lagi. Dan jika salah seorang memilih lazim, yang memilih luzum aqdi, memilih jadi beli, gugurlah haknya. Hak penjual, contohnya penjual memilih confirm untuk jual, saya tak cancel, maka gugurlah hak sebagai penjual untuk memilih khiyar. Sebab khiyar ini hak kedua-dua yang diberikan oleh syarak. Syarak jaga kepentingan kedua-dua pihak. Ini antara interest kedua-dua pihak yang dijaga oleh syarak. Banyak step sistem muamalah ini Allah menjaga kedua-dua hak. Ini step pertama, iaitu khiyar. Kalau dia terlepas khiyar tapi nak pilih cancel, terlepas dah majlis khiyar majlis, sebab itu digalakkan dia pilih khiyar syarat 3 hari.
Sebab dalam apa berlaku 3 hari itu mungkin apa saja berlaku dia boleh hantar balik. Itu statement kedua. Last sekali, kalaulah khiyar syarat terhabis 3 hari, tapi dia berlaku bagi apa saja kes nak hantar balik barang itu, bukan damage-nya akan ada peruntukan lain. Kalau sekiranya kerosakan berlaku, tapi sekiranya dia bukan kerana sebab harta itu berlaku kerosakan dan terlepas dah 3 hari dan majlis pun of course dah lepas, maka tidak ada lagi peluang untuk dihantar balik. Tidak ada peluang. Habis peruntukan semuanya. Melainkan satu saja. Ada lagi peruntukan terakhir, tapi bukan pengguna, bukan pembeli. Peruntukan ini Allah beri kepada penjual. Allah beri kepada penjual, tapi bukan paksaan. Ini offer, tawaran saja. Kalau tak nak pilih, tak boleh paksa dia. Karena offer daripada syarak kepada penjual, iaitu dia panggil fasqun bitarati. Fasqun bitarati, cancel dengan sukarela penjual. Penjual ni ihsan dia tak wajib. Apabila contoh 2 bulan dah berbuat, tiba-tiba hamba Allah ni datang nak hantar balik barang dia, tiba-tiba barulah dia rasa tak selesa, dan ataupun dia kata saya nak guna duit balik, boleh tak tolonglah hantar balik, tolonglah bagi balik duit, saya nak hantar balik barang memang cantik lagi, saya tak guna ni lagi, dia kata. Adakah wajib dia terima? Penjual tak wajib dia menerima. Kenapa? Kerana peruntukan dah tidak ada lagi peruntukan. Khiyar syarat, peruntukan khiyar syarat dah habis, aib kerosakan tak berlaku, khiyar majlis sudah tentunya lama dah, maka tak wajib kata penjual. Melainkan kalaulah dia nak memilih satu peruntukan yang di-offer oleh Allah, itu bukan paksaan, offer, iaitu sukarela dia boleh cancel dengan taradi, yang secara sukarela. Itu pahala besar. Dia panggil apa? Dia panggil apa istilah dia, saya lupa. Ada istilah dia panggil dia ada istilah dia. Maknanya ialah fasqun bitaradi. Iqalah, ingat istilah dia. Istilah dia iqalah. Bak jalan kita guna orang lupa itu. Makna apa? Iqalah ini maknanya fasqun bitaradi, cancel secara sukarela. Tak apalah, kesiankan kalau kami baliklah duit, kita berbagi duit kat dia hantar balik barang. Pahala iqalah ini Allah offer sangat lumayan. Sebab itu kalau kita jadi peniaga tuan, pilihlah offer ini untuk dapat pahala besar. Kita dapat bertingkat pahala. Pahala jual beli dapat pahala. Dah berlaku jual beli kat dia dapat pahala. Jual beli of course dapat pahala. Kalau pilih khiyar pula dapat pahala khiyar. Ini bukan saja-saja, semua ni semua ada pahala. Kita bincang, kalau bincang tak ada pahala, baik kita mengentai kedai kopi, lupa baik kita mengentai kedai mamak. Kalau jenis sebat tak ada pahala. Ni semua kita belajar ada pahala, apply pula ada pahala. Pelaksanaan syarat yang kita buat itu tuan, buat dengan tahu, buat dengan tak tahu memang tak ada pola. Buat dengan tahu. Kenapa kita pilih khiyar? Sebab memang kita tahu ini peruntukan yang telah ditetapkan oleh syarak di dalam peraturan jual beli. Kita pilih, maka kita buat tu betul ada pahala. Jual beli pertama ada pahala. Kalau kita khiyar syarat pun ada pahala. Yang ketiga pula khiyar syarat dah lepas, jual beli dah lepas, 2 pahala dah dapat. Cuma kesian kat pembeli ni, dia orang kesuntukan duit. Sebab tu pahala dia besar. Maka dia nak guna, dia tak nak hutang dengan kita, tapi dia nak hantar balik duit. Dia nak hantar balik. Kalau nak jual balik, itu isu lain. Ni dia tak nak jual, dia kata aku nak hantar. Nak hantar balik. Kalau nak jual, jual lain. Dia tak jual lagi, kita tak nak, dia jual harga lain. Kalau jual harga sama, iqalah dengan jual sama lah. Tapi dia kena pilih terma. Kalau nak jual harga sama, dia nak jual ataupun iqalah, tengok dia nak pahala. Nak jual, pahala jual dengan harga yang sama, dapat pahala jual beli. Kalau dia tak nak jual beli, nak pahala yang iqalah,
pahala yang cancel dengan sukarela, maka dia boleh pilih iqalah. Nabi sebut apa tuan iqalah ni? Bukan saja pahala besar, tetapi yang menunggu dia di akhirat kelak. Nabi kata sesiapa yang iqalah di dunia, membantu, mempermudahkan urusan orang di dunia, maka Allah akan bantu dia di pada masa. Sebab tu kena bantu iqalah. Maksud iqalah ni spesifik berlaku di dalam muamalah. Tetapi secara umum dipanggil iqalah juga. Secara umumnya apabila orang ada hajat, dia minta pertolongan dengan kita, itu termasuk umum iqalah. Sebab kita membantu menyelesaikan urusan orang lain. Itu juga termasuk umumnya iqalah secara umum. Tetapi spesifik dalam muamalah iqalah ini dia merujuk kepada cancel jual beli secara sukarela. Itu iqalah secara spesifik. Tapi secara umum iqalah ini dia ada makna umum, merujuk kepada tiap-tiap kita bantu orang lain menyelesaikan hajat dia, maka dapat pahala iqalah. Jadi di akhirat menunggu kita juga, dan di dunia pun dapat pahala banyak. Ini antara tuan-tuan, sebab itu selalu kita sebut ni baru sikit kita belajar tuan-tuan, baru 2 minggu banyak lagi muamalah lain. Sebab tu kenapa para ulama kita dia memang majoriti ulama kita terlibat di dalam sistem muamalah. Kenapa? Kerana banyak peruntukan yang dia dapat keria pahala. Banyak yang dia dapat keria pahala. Ada satu lagi amalan para ulama yang kita boleh buat tuan-tuan dalam sistem muamalah, sistem jual beli dan sistem upah. Ulama ada pahala ekstra. Contoh kita jual beli, dia sama, jual beli upah sama. Kalau kita jual beli barang itu, kita bayar dengan harga yang ditetapkan. Dapat akad jual beli dah sentuh. Dia ada lagi beberapa pahala yang Allah offer kepada kita. Pertama ni pahala niat. Pahala niat, kita tak nak sebut pahala niat. Banyak niat. Niat nak bantu dia, dapat pahala niat. Pahala akad 1, pahala niat nak bantu dia 1, 2. Yang ketiga, bukan pahala niat. Yang ketiganya ialah ada 1 pahala kita pembeli, penjual, pembeli, yang kita boleh hasilkan pahala, iaitu dengan cara apa? Dengan cara sunat melebihkan bayaran. Contohlah, dia kata makcik berapa keropok ni keluar di bank makcik petani, kesian tak makcik petani, walaupun dia ada sedikit. Saya kadang-kadang kalau jalan di bank kan, kalau jalan masuk ke 3 bank, 3-4 tu beli 3-4 keropok, tak habis maka kau tak apalah, tak habis bagi boleh, tak ada isu, tak habis tu. Tapi kadang-kadang kita tanya dia, makcik ni makcik dapat semua ke? Dah, dia kata makcik ni ambil komersial saja. Dia pun menjual, tak apalah, kita pun niat bantu dia. Dan dia dapat komersial RM10 tu, dia dapat RM2, dapat RM1 tu untuk tokek lah yang hantar dia ni. Kita niat bantu dia. Satu lagi kita bagi lebih, tak kisah lebih banyak. Kalau RM10 kita bagi sebelah, maka RM1 itu sunat. Ini antara komitmen para ulama yang tak ditinggalkan. Ulama kita tuan-tuan, dia orang kaya, dia jaga himmah dia. Ada beberapa ikat kenapa ulama buat. Antara yang pahala, yang keduanya ulama dia nak jaga izzah dia, ke orang itu standard dia. Dia bukan standard orang biasa-biasa. Ulama ni standard dia orang yang orang yang ada izzah. Orang yang bukan orang susah. Kita dia nampak susah, para ulama ni nampak. Dia kaya. Bukan semua kaya lah. Dia nak cerita umum supaya minda kita nampak. Ulama ni semua pakai miskin. Jadi sebab tu dia nak jaga izzah dia, kemuliaan dia, supaya orang pandang, oh hebat rupanya ulama ni, hebat rupanya apa nama ni, geng terlepas ni. Ulama geng terlepas, ni ulama lain, terlepas lain. Jangan kita kata terlepas ulama, bukan. Terlepas itu geng kita aja pakai lepas. Dia ulama ni. Janganlah pakai lepas je ulama, itu bahaya. Itu mudah sangat. Jangan main-main tu. Pakai lepas ulama dia tu. Jangan main-main ni. Pakai lepas sikit ulama tu. Mudah. Itu jadi hari ni tuan-tuan, mudah
hadis sikit jadi ustaz dah. Lepas tu boleh buat online. Online di TikTok, mengaku macam-macam tu kan. Online di Facebook Live, mengaku macam-macam. Tak mengajar di surau, tak apa sekali ni sebab mudah mencari follower. Mengajar supaya berapa follower ni? Cuba buka TikTok ni, berpuluh orang ikut. Tak perlu datang surau. Tak ada kos pun datang surau. Tu lah ini mudah cari makan tu. Hafal sikit, hati sikit, goreng sikit. Kita pun ustaz. Lepas nak teruk ulama teruk. Tu jiwa tu. Habis. Jadi antara para ulama yang dijaga tuan beberapa niat untuk dapat pahala, berpercaya. Angkat. Lepas tu pula yang keduanya ialah niat. Niat ni memang antara orang panggil para ulama kita tuan. Sebab tu kalau kita baca kitab sufi, kita kena berhati, orang panggil mulia. Husnuzon, okay? Jangan suuzon. Ni sebab apa? Sebab kita tak tahu niat para ulama. Kita tengok dia berniaga, kita tak tahu niat dia. Kita pernah cerita dulu kan. Nanti kita cerita lagi. Ada lagi angle dia, kita cerita sikit baru. Yang jual apa cerita? Boleh Allah jual candu. Jual apa? Ketuk kena ketuk dulu tak ada. Ganja. Boleh Allah jual ganja. InsyaAllah akan datang kita cerita lagi. Boleh Allah jual ganja. Ada kita pernah cerita sekali kat mana tak ingat. Satu sudut saja, satu angle saja. Tapi dia ada lagi angle lain. Sebab kalau belajar amalan boleh cerita lah kisah tu sebab dia relate. Relate dengan dia. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad rasulullah fadil syaraf wa ba'athu maqaman mahmudan al-ba'd. Sekali lagi kita akan buat kesimpulan. Baik, demikian juga. Begitu juga hak khiyar keduanya. Habis khiyar keduanya. Dia nak cerita habislah khiyar dengan memilih confirm. Sama ada kedua-dua pilih confirm, saya dah kira jadi, ataupun salah seorang daripada kedua pilih jadi jual beli. Dan ada satu lagi yang habis khiyar dari dua. Tak pilih confirm tetapi auto khiyar, luput khiyar majlis. Dengan berpisah. Demikian juga begitu juga gugur, luputlah, hilanglah hak khiyar keduanya. Tak boleh lagi pilih. Dengan berpisah. Jadi bercerai badannya. Badan dia bercerai badan keduanya, berpisah kedua-duanya. Ataupun salah seorang daripada keduanya, penjual, cashier letak kat situ, kita je yang berpisah. Sama juga. Berpisah itu dari tempat angkat pada umur sekali pun terlupa. Dia nak pilih khiyar, tiba-tiba berpisah dulu, beringat, tetap tak boleh dah pilih. Tak boleh masuk kedai balik, saya nak pilih khiyar, tak boleh. Dia dah keluar daripada kedai, pergi masuk kereta, baru terfikir nak cancel, tak boleh. Maksud tak boleh tu, kalaulah penjual tak nak terima, tak harapkan penjual. Kalau penjual siap tengok, dia kata muka siap tengok, tak apalah, saya pun terima. Tapi bukan siap majlis, siap majlis tak ada. Dia hanya terima sebagai ikhlas saja. Saya pun ya? Dan tinggal kat kaulannya. Okey. Yang tu ada terlupa. Ada ketinggalan. Okey, dan jika salah seorang memilih lazim, yakni gugur. Lazim, yakni jadi beli, gugurlah haknya. Maksud dia tak boleh lagi pilih khiyar.
Ini isu pertama tadi, ulama ada tertinggal. Isu pertama ni lumpuh khiyar dengan dua cara. Pertama, dengan dia kedua pilih confirm, ataupun salah seorang pilih confirm. Kalau seorang pilih confirm, dia gugur, tapi taulan dia, kawan dia tak gugur. Kawan dia tetap ada. Dan tinggal hak taulannya. Maknanya hak taulan dia masih ada. Siapa taulan dia? Kalau penjual yang pilih confirm, taulan dia pembeli. Pembeli tetap boleh pilih khiyar. Ini isu pertama. Khiyar ini habis khiyar dengan salah satu daripada dua cara. Cara pertama, kedua-duanya pilih confirm, habis khiyar, walaupun duduk sembang lagi dalam majlis. Ataupun salah seorang daripada kedua. Kalau penjual pilih, penjual habis khiyar, dia dah pilih. Tapi pembeli masih ada, tinggal taulannya. Tinggal taulannya maksudnya tinggal masih lagi hak taulannya masih ada. Itu mana tinggal. Tinggal hak taulannya. Maksud apa? Maksud tinggal ni bukan tinggal bahasa kita, bahasa lama. Tinggal ni bahasa tani, bahasa Kelantan. Maksud apa? Masih ada lagi hak taulan kawan dia. Siapa kawan? Kalau pembeli yang pilih, kawan dia lah penjual. Penjual masih ada hak untuk khiyar dalam majlis akad. Kalau dia tak pilih, dia confirm. Contoh macam mana? Contoh kita dah bayar siap, dah bayar ni motor ni berapa? 30k. Aku belilah 30k. Aku jual lah 30k. Tiba-tiba pembeli kata, aku kira jadi dah. Habis dia. Dia tak boleh lagi pilih khiyar. Tak boleh cancel lah. Tapi penjual tak cakap kira jadi. Mereka masih duduk sembang ni, walaupun dah bayar ni. Tiba-tiba belum balik, penjual kata, jadi aku nak cancel pula. Bahawa aku teringat, tak boleh jual motor. Mau aku wasiat, suruh aku jaga sampai mati. Dia pun tak cancel. Boleh tak? Boleh, kerah pembeli tak boleh kerah. Aku dah bayar. Mana boleh, aku dah bayar, dah angkat siap dah. Ya, tapi peruntukan syarat. Tak boleh undang-undang. Dewan rakyat orang tak boleh undang-undang. Ini bukan dewan rakyat, bukan dewan negara, lebih tinggi daripada dewan rakyat, dewan negara. Iaitu peruntukan syarat boleh ambil. Kenapa? Kerana memang auto syarat memberi kepada penjual. Tak boleh kerah. Maksudnya kalau pembeli berkerah tak nak hantar barang tu, nak bawa balik dan kira bawa balik, sayang dah motor yang aku nak lama dah ni, haram kata pembeli. Kenapa? Kerana memang itu perintah syarat. Kalau penjual pilih, pembeli kena hantar. Kalau pembeli pilih khiyar, cancel, penjual kena hantar. Itu satu. Ataupun yang kedua yang kita ulas ni, ataupun mereka berpisah keduanya, kedua-dua masih saling berpisah, ataupun seorang berpisah, seorang lagi itu di cashier lah, tetap gugur khiyar. Tak boleh dah berpisah, datang balik, nak cancel boleh dah. Saya lupa lah bang ni dah ada kat rumah. Tak boleh cancel. Walaupun baru 2 minit ni, tak masuk kereta lagi, tak apa. Kerana dia tak pilih khiyar syarat. Kalau dia pilih khiyar syarat, khiyar majlis dah habis berpisah, tapi syarat ada lagi. Asal tu kena pilih dua-dua. Kena pilih dua-dua. Lepas tu kena pilih khiyar syarat. Khiyar majlis tak perlu pilih, dia auto. Tak perlu pilih, dia auto. Memang dalam majlis tu kita boleh pilih. Tak perlu sebut apapun. Tapi khiyar syarat kena sebut dalam majlis akad. Saya pilih khiyar syarat 3 hari. Baik-baik. Kesimpulan kita, jika akad itulah rumah, insyaAllah kita akan sabar akan datang. Ini dia dah ceritalah berpisahnya tubuh badan ni. Kalau rumah nak kira berpisah macam mana? Ni akad jual beli atas surah. Atas surah boleh jual beli, atas masjid tak boleh. Ada orang hantar. Kita ni kira hantar. Ada satu tempat, kesian kat ustaz tu, dia jual baju, kena balung dekat rumah. Dia pun senyap, dia cakap apa? Kalau saya tak jawab, siap dia. Ada dia announce jual madu. Announce. Dia kata madu saya letak. Dia biasalah ini trend ustaz-ustaz bawa madu. Bukan madu je lah, bawa barang dia jual lah. Biasa lah, dia standard lah. Dan dia tahu dia semua. Dia tak ada orang nak bantu dia. Siapa lagi dia kata kalau tak bantu dia, orang nak bantu. Dia pun announce
letak macam kita bukan letak dalam ni, diletak di luar kepala. Lalu ada seorang kata, Ustaz, haram jual beli dalam masjid. Ustaz tu senyap tak dekat apa. Wallahu a'lam Ustaz. Malah layan. Ada seorang ni, saya tanya malam, dia tanya. Dia kata, apa hukum Ustaz jual beli atas masjid? Jual beli atas masjid, jawab dia, haram. Tapi sok jual beli. Bahkan Nabi kata, siapa jual beli atas masjid, mereka doakan. Bahkan siapa yang tengok, doakan supaya rugi. Kalau doa orang lain rugi, ni makruh. Tapi atas masjid boleh. Tak ada orang lain rugi di luar kan, itu makruh. Orang nego sangat, tak utuh pun. Oh nego lah nego. Bukan jadi pun nego kau tahu dah. Jenis ayam ni tak jadi pun. Itu makruh. Jangan doa orang tak suka tengok orang buat satu benda, kita doa tu makruh. Tapi kalau dia nego dalam masjid, Nabi suruh doa. Bahkan Nabi kata mereka doa, dia ini tak untung. Seronok kamu dengar. Saya kata atas masjid, tapi surau tak apa. Asal masjid saja tak boleh. Karena kenapa? Kemuliaan masjid. Ini kemuliaan masjid. Tapi surau tidak sama status dia dengan masjid. Orang ini dia anggap semua. Ini masjid. Masjid apa surau? Kita sebenarnya jadi masjid kan? Boleh dah jadi pendekat pula. Ni Abdul Rahman bin Auf ni surau lagi tuan. EJK tak pernah naik taraf lagi jadi masjid. Kalau EJK tak pernah naik taraf jadi masjid, tak niat jadi masjid, kalau mazhab Syafi'i dia tak auto. Mazhab lain jadi auto. Dia boleh jadi dia ambil mazhab lain kan. Pening juga dia tu. Dia mau habis siapa ni? Saya kata ni ambil di mana ni? Dia kata ada ustaz kata, bijak kita. Tak boleh cakap apa kita. Sebab dia kata ustaz cakap. Betul kan dia tu? Dia salah tu ustaz tu. Ustaz tu pun salah. Kenapa tak ceritanya? Tak cakap. Rumah depan kita mazhab Syafi'i. Ceritalah itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni tuan, kalau surau itu dibuat Jumaat, dia auto jadi masjid. Mazhab Hanafi, ya kita Syafi'i. Tak boleh kan? Ambil. Apa poin dia? Kata kesimpulan dia. Kesimpulan dia apa? Ini akan datang. Kita nak cerita tadi berpisahnya. Kalau surau kan luar, kita berjual beli atas surau. Nak dikira berpisah majlis itu macam mana? Adakah keluar pintu tu? InsyaAllah kita tak. Kesimpulan ini tuan, poin yang kita dah belajar ini, iaitu kita belajar satu khiyar, iaitu khiyar majlis. Khiyar ada 3 dalam mazhab Syafi'i. Khiyar majlis, khiyar syarak, akan datang kita baca, dan khiyar ain. Khiyar majlis hari ini. Poin-poinnya tuan, poin dia ialah khiyar berlaku di dalam akad jual beli saja. Tak berlaku di dalam akad lain. Tak berlaku dalam akad pinjam. Kita pergi pinjam barang, settle dah ijab kabul, tiba-tiba nak cancel, tak boleh. Nak khiyar. Kalau dua-dua orang cancel tak apa dah. Nak khiyar, boleh dah saya tak jadi bagi pinjam. Pinjam garoi, pinjam kereta baru. Dalam majlis ni baru kita tak ambil usah nak berpari seminggu saja. Dah selesai tak? Tak boleh saya berilah seminggu. Lepas memang tak balik. Ijab kabul tu tiba-tiba baru kata tak boleh. Nak khiyar tak jadi. Baik saya nak bunuh gitu. Tak boleh khiyar, pinjam. Melainkan kena dua-dua cancel di atas persetujuan. Maksud apa? Kalau dia minta balik, si peminjam itu tak nak bagi, tak harap. Walaupun harta dia dah bincang dari mahal ni, saya pinjam. Iyalah tahu, tapi saya nak cancel lah sebab saya nak bunuh. Tak kata saya, tahulah kata kau, tapi kau dah bagi kat aku, bagi pinjam. Dia tak boleh buka. Khiyar dalam pinjam tidak ada. Kita hari ni kadang-kadang tak tahu dia belum minta balik. Tak boleh minta balik kalau kita nak bagi. Kita dah terlepas dah bagi dah. Bagi pinjam kat kawan kita 5 hari kereta. Nak minta balik, kalau kawan dia tak bagi, tak haram atasnya. Tapi kalau dia bagi, sama-sama deal, memang okey lah. Marilah kat aku, kereta kau aku punya tu. Memang aku tahulah. Tapi aku dah cakap nak pinjam 5 hari. Tak haram.
kita tak bagi. Sebab kita dah deal, akad je dah 5 hari. Tiba-tiba tak sampai 5 hari dia nak cancel. Khiyar tak boleh. Itu dipanggil khiyar. Tidak ada khiyar dalam pinjam. Tidak ada khiyar di dalam sewa. Sewa pun tidak ada khiyar. Sewa walaupun jual beli, nama dia bai' manfaat, jual beli manfaat. Sewa tidak ada khiyar. Ingat poin pertama, khiyar berlaku di dalam akad jual beli sahaja. Ataupun tambahan saja ataupun dia berlaku juga khiyar di dalam akad akad benda yang sama dengan khiyar, yang sama dengan jual beli. Dia panggil pada hukum jual beli berlaku khiyar itu. Pertama, dia berlaku khiyar pada jual beli yang sebenar. Jual beli yang sebenar, cukup syarat. Yang kedua, dia berlaku juga khiyar pada jual beli pada makna. Orang tak panggil jual beli, tetapi maknanya kata ulama dia jual beli. Orang tak panggil jual beli dia, tapi pada makna dia jual beli. Ini ekstra saja kata-kata kita. Contoh apa? Bagi satu contoh saja. Pada makna jual beli. Ini qaul mu'tamad, qaul ini tak berlaku khiyar. Qaul ini satu dia khiyar. Khiyar berlaku dan jual beli yang sebenar. Tapi kalau jual beli yang tak sebenar, yang kita panggil benda lain tapi makna jual beli, itu tidak berlaku khiyar menurut apa? Menurut qaul ini. Qaul mu'tamad dia antaranya apa? Antaranya suluh mu'awadah. Lagi yang mudahnya antaranya nama dia lah hebah bisawab. Hebah bisawab ini makna dia makna jual beli, tapi nama hebah. Kita hebah satu benda, tapi kita nak dia bayar balik pada kita. Kita bagi satu benda pada dia, tapi kita nak dia bagi juga benda pada kita. Sebut jual beli tak? Tapi panggil apa? Panggil beri. Hebah ni beri, tapi bisawab dengan ada tukaran. Kalau hebah mutlak, dia panggil hebah dengan makna sebenar, pemberian tanpa ada imbang balas. Kan kita hebah ni, ambil hebah ustaz, ambil air, hebah kain, hebah makanan. Ada tak kita nak imbang balas pada dia? Tak ada. Itu dipanggil hebah semata-mata hebah. Tapi ada satu lagi kategori hebah, dipanggil hebah bisawab. Bukan hebah bisyartin, lain ni. Banyak hebah, dia banyak kategori hebah. Hebah bisyartin pun satu hal, banyak orang anggap. Ni hebah bisawab dulu. Hebah bisawab kalau mu'tamad ada khiyar. Contohnya, ni abang saya bagi air kat abang. Saya bagi. Tapi saya nak pulangan. Saya nak abang bagi something kat saya. Tak kisahlah bagi duit ke bagi makanan tu dipanggil hebah bisawab. Sawab ini dengan ada pertukaran. Maka hebah itu boleh cancel. Kalau tak boleh cancel, nak minta balik air, ataupun abang Hurairah bagi makanan kat saya, ataupun dia bagi kain, nak cancel balik kain. Kain saya hebah, cancel balik. Tapi hebah apa? Hebah bisawab. Tapi kalau hebah percuma tanpa ibadah itu tak boleh ambil balik. Tak boleh tu. Contoh ada orang bawa aku, dia dah hebah, tiba-tiba dia ambil balik. Nanti saya bagi baju dekat abang Hurairah. Seminggu teringat baju tu. Baru pakai dah baju. Belum. Boleh baru saya bayar. Bukan bayar. Bayar okey lah. Jual beli. Tak, saya nak ambil bagi. Kalau dia bagi pun itu bukan khiyar. Dia bagi itu dia hebah balik kat saya. Tapi tak ada pahala. Makruh. Ni kena hebah pada orang lain. Terpati tu hebah kepada saya. Boleh tak makruh? Tak boleh minta. Tu cara dia tu. Tu hebah. Pemberian satu benda tak boleh minta balik. Haram. Bahkan tak boleh dia bagi. Melainkan satu dia yang untuk cara peruntukan. Ini kena berjaga-jaga. Iaitu bapa dibenarkan oleh syarak ada dan peruntukan boleh minta balik sebarangnya yang dia hebah kepada anak dia. Yang lain tak boleh. Orang biasa tuan tak boleh dia nak minta balik. Bahkan tak boleh bagi-bagi. Melainkan bapa ni dia bagi tanah kepada anak dia. Dia tengok anak dia lain macam, ambil bagi. Perangai dia kata, aku ingat hidup. Perangai dia kata, 2 tahun tak boleh tengok aku. Dah dapat angka. Dia kata, dulu tengok balik tiap-tiap bulan. Masa tak bagi tanah tu. Rupanya dia dah di balik mi.
Air baku anak aku ni. Tiap-tiap pulang balik tengok ayah. Tukar je nama tanah 2 tahun tak balik. Oh lah dia kata, bagi tanah pakai aku balik. Ayah dah bagi dah, mana boleh ambil? Jawab dia boleh. Kalau anak tak bagi haram. Tetap apabila dia declare, dia nak tanah itu jadi milik dia bagi. Maka haram kata anak tak bagi. Kalau anak milik cara tak sah. Kenapa? Memang peruntukan satu-satu saja peruntukan dalam muamalah. Orang yang diberi power besar ialah bapa. Dia boleh ambil balik pemberian ke atas anak dia. Itu power bapa. Malaikat ada satu taktik. Ni kalau anak dia cerita kok dia ambil balik, dia pas pada orang lain, orang lain pas pada dia balik. Contoh dia pas kami ni. Saya heboh ni tanah satu ekar ni dekat awak, tapi ingat awak heboh balik kat saya. Heboh dekat awak. Bini dia pun betul, tak apa-apa, abang ambil balik lah tanah yang satu ekar yang abang heboh kat saya tu. Lalu bapa dia tak diterima. Kerana itu dah bertukar tangan. Dia dah bagi pada orang lain dan orang lain bagi balik kepada dia. Bapa tak boleh ambil balik. Itu strategi. Tapi dah cerita lah. Anak tahu bahaya juga. Dia main dia belakang, main bawah meja tu kan. Tak ada duit bayar duit apa pun. Dia main dia lampu je. Abang bagi, tapi tak apa abang bagi duit kopi lah. Mahal ni nilai tahun ni. Tak nak duit kena ayah bagi kat saya mahal nilai ni. 1 juta ni, dulu 500 k ke. Tak satu bimbang tu tak ayah balik ambil. Tak ayah ambil balik. Dia ambil balik dia faraid, mampu kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min